Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita teruskan juga setting lepas moving average. Okey, kita dah sini dah save dulu kan. Dah save. Kita tekan save template, tekan kat testing. Okey, kita punya chart sekarang simpan kat testing. Lepas ni klik kat WTI. Okey, kita nak macam mana nak setting untuk MACD pula. Untuk indikator MACD. So, macam mana pergi dia? Okey, pergi balik kat testing tadi kita punya chart. Okey, pergi dekat yang ini indicator list balik semula. Cuba check kat sini ada tak MACD. Tak ada. Kalau tak ada, check bawah sini pula MACD. Okey, ni ada. Klik kat MACD. Okey, bila klik kat MACD, dia boleh setting banyak lah kat sini. Nak tukar warna apa pun. Okey, dia ada parameter, color, level, visual, banyak kena test lah macam ni. Okey, di sini kita ikut standard je. Apa yang dia dah setting ni kita biarkan je. Setting cuma nanti color je kalau kita nak ubah. Okey, katalah kita tekan OK je, dia keluar. Dah keluar kan? Tapi line ni tak nampak. Okey, line ni tak nampak apa jadi? Macam biasa kita right click kat sini, dia keluar sini. MACD, klik balik tukar. Kita nak orange, line ni kita nak warna apa? Warna merah. Okey, dia akan keluar. Nak tebal ke apa pun sini boleh tebal, tak tebal. Okey, katalah kita tak ejak apa-apa, kita follow sini. Dia keluar, settle dah. Okey. Okey, moving average ni ini adalah untuk dia panggil moving average convergent divergent. Okey, MA adalah moving average, yang ni C adalah convergent ataupun divergent. Convergent maknanya penumpuan lah. Penumpuan ataupun divergent, dia nak divert, dia nak pusing balik. Divergent. Okey. Jadi, untuk kefahamannya MACD ni saya terangkan sikit. Okey. Jadi MACD ni bermaksud apa saya faham lah setakat ni, sikit-sikit lah secara basic kefahaman saya lah. Jadi kalau kita tengok sini gunakan konsep divergent, kita tengok kat dekat time frame H1. Okey, tengok bila kita tengok sini, kita klik kat sini, kita nak tahu kan, ni kita kena rajin lah klik sini, nak tahu nak ada dia punya cursor ni mesti tekan sini, baru dia keluar. Kalau kita tekan sini dia hilang kan, kalau nak sini kita tekan sini. Okey, jadi yang ini kita tengok bila candlestick ke bawah kan, yang ini gelombang untuk MACD pun ke bawah juga kan. Okey, bila dia naik atas ini, yang ini pun dia akan kosong. Maksudnya yang ini adalah di keadaan sell. Ini bentuk sell kan. Tapi kita tengok bila line moving average pula dekat 10, bila dia sampai 10 dia dah touching ke 50. Yang 10-nya moving average dia akan touching 50. Maksudnya sini bila dia moving average pun kaitan dia dengan ni, dia duduk ke tengah. Sebab tu super trader dekat world dia akan refer kepada moving average 50. Okey, sama ada dia nak naik atau nak turun. Itu kefahaman tu banyak kena belajar lah. Tapi tak apa, ini secara asas lah. Lepas dia yang 10 moving MA50 10 ni dia crossover MA50. MA50 mana? Yang ni hijau tu kan, tengok. Maksudnya ini pun dah naik atas kosong. Ini adalah kosong. Tengok, kat tepi sini kita tahu kan, ni kosong pak. Ni kosong. Kalau tinggi dia, ni tinggi dia. Tinggi dia kat sini pak ni. 0.17, 1.18 lebih kurang lah. Kita nak fahamkan dia. Okey, cuba fahamkan, klik guna yang ada kanda 4 segi ni. Okey, sempang 4 ni. Okey. Lepas tu tengok bila di keadaan atas kita tengok. Okey, ini atas moving average ni. Okey, bila line ni sebagai kita punya reference lah. Contohnya macam ni. Kalau dia nak turun, tengok. Yang line orange ni dia akan bawah daripada line. Maksudnya sekarang kefahaman kita dia akan tengah turun. Okey, dia turun. Sekarang candlestick tengah turun. Apa jadi kalau line yang orange ni dia dah atas line merah? Tengok, menandakan sekarang candlestick dah harga dah naik. Kalau dekat line atas ni. Itu kefahaman kita yang asal lah awalnya. Selagi di atas merah ni maksudnya dia naik. Tengok, candlestick pun akan naik lagi. Itulah yang candlestick pun, kalau kita tengok candlestick ni, tengok keadaan dia sekarang tengah naik, tengah uptrend. Okey, yang ini pun kalau kita tengok dia pun tengah ni pun tengah uptrend. Itulah kita faham kat situ. Tapi apa jadi kalau yang ini sudah habis, dia pun sudah habis. Kat sini dah tinggi maksimum, dia dah maksimum kan. Macam mana kita nak tahu turun? Dia mesti yang warna gelombang warna orange ni dia mesti bawah line moving average merah ni. Sebab kalau dia tu bawah kat sini, apa jadi? Yang ini turun kan. Dia turun. Yang ini pun di bawah line, maksudnya candlestick pun akan
turun juga macam itu. Okey. Jadi kefahaman dia macam itu untuk MACD. Baik, okey, faham tak? Dia macam itu. Baik. Faham? Okey, di situlah untuk MACD. Macam yang ni pula nak naik. Bila naik, bila di atas line ni dia pun akan naik lagi. Candlestick pun akan naik. Tengok. Candlestick pun akan naik. Jadi ikutlah macam mana kita fahamkan dia, fahamkan dulu. Bila dia turun bawah line, apa jadi? Kita kena fahamkan dulu. Tengok atas line ni apa naik. Maksudnya dia sekarang dia nak start turun. Dia turun sikit. Walaupun dia turun sikit, sepatutnya yang ini dia akan turun. Candlestick akan turun kan? Kadang-kadang dia naik, itu kita abaikan. Ini namakan divergent. Divergent maksudnya gelombang ni sepatutnya bila gelombang turun di bawah line merah ni, candlestick pun akan turun, betul tak? Tapi dia naik. Ini dinamakan divergent. Di sinilah kalau saya letak line kat sini, line saya ni kan, kita double klik sini, bermaksudnya di sinilah saya akan masuk sell. Sebab apa? Saya dah tahu dia dah divergent, dia terbalik. Sepatutnya dekat sini dia candlestick nak turun, betul tak? Candlestick turun ni sebab dia punya demand dah kurang. Memang dia akan turun, tapi dia naik juga. Naiknya, dia naik tak apa. Ini namakan false, dia panggil false ataupun false candlestick ataupun candlestick fake. Dia saja naik, nanti dia turun. Di sinilah saya beratur, ada berapa pips saya beratur. Lebih kurang ada 20 pips saya letak layer, dia langgar. Lepas ni insya-Allah memang dia turun ni. Lepas ni memang confirm dia turun. Sekarang teknik ni yang saya tengah guna ni. Dia confirm berapa pips saya dapat? Lebih kurang 50 pips kat sini. Dia turun lagi. Sekarang inilah sekarang tempat kita untuk dapatkan profit kat sini. Ini tujuan kita lay. Ini lah maksudnya kita fahamkan dulu. Sepatutnya ini turun. Kan? Gelombang dia turun, bawah line merah, candlestick sepatutnya turun. Tapi apa jadi? Candlestick naik. Bermaksud ini adalah peluang untuk kita masuk sell. Masuk sell kat sini dan lepas ni ada satu masa dia akan turun lagi kat situ. Check lagi. Kita akan belajar lagi. Cuba check back test. Belajar cari ada tak jumpa lagi yang macam ini. Sepatutnya dia turun tapi dia naik. Di situlah kalau jumpa tu, itu ada signal untuk kita sell. Dia macam tu. Okey, contoh macam ni. Yang kedua, jumpa ada lagi tak jumpa? Ni dia. Dia naik ke sini, contohnya ni dia naik ke sini kan. Dia naik. Okey, sepatutnya bila dia gelombang ni dah turun, sepatutnya harga berturun. Okey, dari sini harga turun. Betul, harga turun. Tapi di sini candlestick kenapa naik pula? Tapi gelombang ni tak lepas merah pun. Bermaksud inilah peluang kita untuk apa? Untuk kita masuk lagi apa? Masuk buy kat sini. Masuk sell limit kat sini. Kan? Hilangkan dia, delete, kita masuk sell kat sini. Sebab apa? Masuk sell, sepatutnya ini dah menandakan dia akan turun harga ni sebab dia bawah merah. Tapi dia naik. Bila kita masuk sini buy kawasan kita sell, kita dah beraturkan sell, bermaksud lepas tu dia turun. Kalau kita masuk betul, kita lay sell kat sini. Sini sell, berapa pips kita akan dapat. Dia turun sampai mana? Sampai bawah ni. So 60 pips kita dapat. Kalau satu sen ni kita dapat RM6. Kalau 10 layer, kat sini 10 layer, 6 kali RM6, $6 kali 10 layer dalam $60. Kalau kita tapan sini. Dia macam tu, nampak? Selagi dia akan turun, dia turun macam tu. Kan? Yang kita konsep dia, sepatutnya yang ini dia turun. Betul tak? Konsep dia kita dah tahu ni yang ini kan? Sepatutnya candlestick akan turun. Kenapa kat sini candlestick naik? Candlestick naik pula. Dia naik sikit. Kan? Baru lepas tu dia tu barulah dia turun, kan? Baru dia turun. Jadi bermaksud sini adalah false candlestick. Di sinilah peluang kita. Ini adalah nama divergent. Divergent ni lah peluang kita untuk apa? Untuk masuk sell, dan disitulah kita buat profit kat sini. InsyaAllah kita belajar sikit. Ini kena kita belajar. Okey? Rajin-rajin tengok chart lah. Okey, kita jumpa yang setting untuk seterusnya 10 minit lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.